Astaghfirullahaladzim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat. La hawla wa la quwwata. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa hawla wa la. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Surah Al-Imran ayat 153, yang bermaksud dan sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang lurus, itu jalan Islam, jalan iman. Maka ikutilah jalan tersebut, jangan ikuti jalan-jalan yang lain, nescaya kamu akan binasa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kamu peringatan, mudah-mudahan menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Saudara Zul selaku Tuan Imam. Berbahagia yang dihormati pengurusi dan kuasa pengurusan surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Yang dihormati dan kuasa pengurusan surau seluruhnya, yang saya hormati pimpinan masyarakat setempat di taman ini, di kawasan ini, dan yang diraikan
seluruh yang hadir pada malam ini dari kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang menetap di sekitar ini, bahkan kita juga meraihkan rakan-rakan yang sentiasa bersama dalam online FB Surau An-Nur ini, sama ada kuliah subuhnya, kuliah maghribnya, dan hari ini pun, malam ini pun ada lagi yang bertanya saya kejap tadi di WhatsApp, Ustaz, biasa Ustaz masukkan poster kuliah subuh untuk besok pagi. Hari ini tak ada muncul poster untuk besok pagi subuhnya online. Saya kata, dah saya hadir fizikal ke sini pada malam ini, maka subuh besok tak adalah. Dia orang bertanya rupa-rupanya menanti siaran online jam subuh setiap Khamis. Jadi tuan-tuan, surah An-Nur fasa 3 ini dikenali oleh seluruh negara lah, sampai Sabah Sarawak. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati usaha yang dilakukan oleh jawatan kuasa, khasnya melalui saudara Zul, yang saya rasa berjuang untuk menyebarluaskan lagi ilmu di kalangan masyarakat di setempat kawasan tuan-tuan ini, bahkan kepada seluruh masyarakat di luar sana. Dan saya ucap tahniahlah, dan saya pun rasa teruja boleh sampai ke surau fizikal pada malam ini setelah hampir 2 tahun lebih online jam subuh pagi Khamis, dan sebelumnya jam subuh hari Rabu, tak silap saya, hari Ahad, bukan Ahad, Sabtu. Tapi hari ini alhamdulillah dapat sampai secara fizikal, dapat melihat wajah tuan-tuan yang penuh dengan nurnya. Yalah, surah An-Nur, takkan tak ada nurnya. Tak ada nur, tukar nama lah surau fasa 2A, 3A ke 2A, tukar nama lah, sebab nur tak ada, tapi ada nurnya, cahaya. Nampak wajah orang beriman pada malam ini, daripada hujung sana, belakang hingga ke depan. Alhamdulillah. Ini tak bohong, sungguh-sungguh ni ya. Nur ada insyaAllah. Nur tak nampak pun, tapi dalam hati. Jangan tunggu nur di muka, tak. Ni nur dalam hati, cahaya dalam hati, cahaya yang hidup. Hidupkan hati kita, hidupkan jiwa kita. Itulah nur yang kita cari, bukan di muka. Kerana muka ini tak sama kita ni. Ada yang muka nampak gaya macam Yaman pun ada. Terzul nampak muka macam orang Mekah. Jadi suasana macam saya pun macam muka orang Nepal ya, orang Myanmar. Jadi muka kita sama. Jadi bukan soal cahaya di muka, tapi cahaya di hati. Inilah yang kita nak, cahaya bertapak dalam hati. Bila hati bercahaya, semuanya sempurna insyaAllah. Bila hati percaya, mana hidup kita pun akan dapat kebahagiaan. Bila hati tersuluh dengan ilmu, dengan iman, hidup ini akan sempurna. Tapi bila hati tak ada cahayanya, tak apa. Muka cantik macam mana pun ya, rawat muka jangan cakaplah apa yang tak rawatnya. Beribu sebulan habis, tapi hatinya tak cahaya, tak ada, bahkan gelap gulita, jangan cakaplah. Dia akan bawa kita ke mana-mana. Jadi kita nak ni dalam kita bercahaya, masuk ilmu, masuk taqwa, iman bertapa. Itulah kita harapkan. Kita doalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah pada malam ini, atas nama Karnival Merdeka An-Nur fasa 3A, saya nampak program daripada seawal pagi tadi lagi pun, Masya Allah, penuh program. Duha ini pun kenalan saya rapat, bahkan sekira adinda saya lah, Ustazah Permadian Dr. Nik Salida ya, termasuklah rakan kita yang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala perancangan usaha tuan-tuan diberkati, diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Dan kehadiran pun saya ingat lama ini ya, saya masa online tak nampak berapa orang hadir. Di rumah hanya di suraunya, tapi bila sampai ke sini memang terbukti kehadiran cukup merangsangkan. Para muslimat penuh tu, nampak tak ada ruang nak duduk ya, rapat
rapat sebab ruangnya tak cukup. Alhamdulillah, muslimin pun ramai. Cuma saya tengok sini ramai muslimat, saya rasa. Orang sini kahwin 2-3 kan ni? Tanya je lah, bukan apa. Sebab kok seorang suami bawa 2-3 isteri, jadi tu ramai muslimat. Ataupun puan-puan, suami ada tapi kat rumah jaga anak. Mana tahu, yang pergilah wakil dengan ceramah, yang pergi abang kat rumah jaga anak. Boleh jadi juga. Jadi tak tahu mana satu. Tapi saya fikir yang utamanya ialah alhamdulillah semua hadir. Tak apalah, yang berdua, yang bertiga, tak berdua, bertiga pun, berseorang pun, inilah tempat kita nak beramai-ramai. Saya sebut tuan-tuan, demi Allah, kita dalam hidup beragama ini, kita nak bina iman, nak bina ilmu, nak cari jalan ketenangan, kesenangan hidup, dia tak ada tempat yang lain. Kena melekat dengan surau dan masjid. Apalagi di zaman mutakhir kita pada hari ini. Zaman mutakhir, zaman mencabar. Kita merdekalah. Longan merdeka berkumandang, malam siang sempena hari merdeka. Tapi yang kita paling takut, negara merdeka, penjajah dah tak ada, tapi kita masih dijajah. Cara hidup kita masih dijajah, akhlak kita masih dijajah. Ini kita paling takut. Penjajah tak ada dah, British dah keluar, Jepun dah tinggal, Siam pun dah habis dah tamat tempohnya. Tetapi kita takut kita masih dijajah. Cara hidup kita masih dijajah. Surau dekat, tak nak mari. Shopping center boleh dia pusing 2-3 jam. Surau nak datang setengah jam, fikir 16 kali. Mari tak mari, mari akhir tak datang. Arti kita belum merdeka. Ada ceramah, tak nak hadir. Ada proyek ilmu, tak nak mari. Ada surau, tak nak masuk. Kita merdeka, tuan-tuan. Azan berkumandang pagi, petang, zuhur, asar, dia tak kisah, dia tak peduli. Tak merdeka tu. Jadi kita hidup ini, kita takut kadang-kadang penjajah dah tinggal kita, negara kita dah tak ada penjajah lagi dah, tetapi masih ada benda menjajah kita. Apa dia? Nafsu kita sendiri yang berkuasa atas kita. Bertembung kita dengan nafsu kita. Kita nak pergi ke masjid, nafsu kata tak payahlah, hujan tu kalau pergi basah, demam. Tengok tu, nafsu jajah kita. Kita nak pergi masjid tapi nafsu kata apa? Tak payahlah, hujan lebat tu, malam ni jalan jam tu, tak pergilah ke masjid. Contohnya, tak payahlah, berehat rumah lah. Berarti kita masih jajah. Apa jajahan kita? Nafsu sendiri. Kadang-kadang bukan nafsu kita, tapi syaitan duk goda kita malam siang, duk bisik dalam kita. Tak payahlah, bangun sembahyang subuh tu, tidur dulu, kan hari minggu ni, berehatlah. Contohnya, syaitan bisik, dia masuk, menyusup dalam hati kita sampai melekat. Dan syaitan mengalir macam darah, kata Nabi, macam darah mengalir tu syaitan. Inna syaitana yajri majra dami bani Adam. Syaitan berjalan darah kita, tuan-tuan. Cuma tak nampak, tapi dia berjalan, masuk dalam hati kita, bisik kita. Kita dijajah oleh syaitan. Kadang-kadang dijajah oleh kawan-kawan kita. Penjajahan dari orang juga, manusia. Hitam kulit sama kita, putih kulit sama kita, apa ni, kepala sama kita, rambut hitam, tapi dia goda kita dengan goda macam-macam, dengan cara yang macam-macam, melalui cara macam-macam. Jadi tuan-tuan, ini yang kita paling takut. Sebab itulah kita kena usaha. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan dengar kuliah subuh saya online saya. Acap kali sebut pada tuan-tuan, dunia tak selama kita pijak, bumi tak selama kita junjung. Kalau tuan perhati dalam kuliah subuh saya, acap kali saya sebut kalimah yang sama. Bumi tak selama kita pijak, dan bumi dan langit tak selama kita junjung. Tak selama kita pijak bumi, junjung langit, tak. Hari ni kita junjung langit lagi, pijak bumi, tapi besok belum tentu. Belum tentu kita pijak bumi esok. Bila kita kena bumi, mati. Jadi kita hidup, tuan-tuan, tak ada masa yang panjang. Tak ada masa panjang. Sebab itulah masa kita memang tak cukup kalau kita nak kira.
dengan ilmu, dengan amal, dengan iman, dengan kerja buat ini, subhanallah, kita tak cukup masa. Masa Allah beri tak panjang. Betullah kita bimbang dalam hidup kita lalai. Kita rasa umur kita masih panjang lagi, masa masih ada, sedangkan masa dah tak ada. Besok belum tentu hak kita. Yang semalam dah pergi berlalu. Yang kita ada sekarang masa kita. Kita fikir besok nak buat apa? Fikirlah. Besok nak rancang, besok ada kenduri, kendara, nak kesana, sila. Tapi belum tentu kita dapat buat besok. Tapi yang sekarang kita boleh. Aku nak baca Quran sekarang. Aku nak berzikir, nak bertaubat, istighfar. Sekarang boleh. Nak derma sedekah, infak. Sekarang boleh. Yang berlalu semalam, fikirlah 10 kali pun semalam dah berlalu dah. Tak akan datang kembali. Tapi sekarang masa kita. Batulah tuan-tuan, jom. Ini tak ceramah lagi ni, baru nak intro, mukaddimah. Kita kau apa habis Zul? Pukul 12, jangan. Saya tak boleh pukul 12, dah balik ke Kuala Lumpur ni. Kita tamatkan jam 9, saya rasa. Jam 9 kita tamatkan. Lebih kurang lah kita akan berhenti azan isyak sekitar 2-3 minit. Sambung sikit lagi. Boleh puan-puan lah? Boleh insyaAllah. Apa pun jangan bimbang. Malam ni ada jamuan ke? Tak ada. Tak ada kambing tumbang. Aduh, ingat dah kambing tumbang malam ni. Tak apa, tuan-tuan, tak ada masalah. Dia makan tu benda kedua. Tapi kalau dia makan lagi bagus. Tak ada makan, buat makan, itu sajalah ya. Dia sinonim, makan dengan surau ni memang sinonim. Cuma dalam musim pandemik Covid ini, kalau kami di Selangor belum diizinkan lagi untuk buat jamuan. Belum diizin buat jamuan lagi setakat inilah. Tapi dah ada dah 2-3 masjid tertentu yang buat jamuan ringkas khas untuk penceramah. Itu dia sekian dimaklumkan. Jadi samalah sini pun tak buat pada orang pun untuk penceramah, tak ada. Sekian dimaklumkan. Okay. Tuan-tuan, makan tak penting. Penting ialah kita nak cakap tentang ilmu. Tuan-tuan semua, jadi mukadimah tadi tentang kita dengan surau. Tolonglah, saya sebut tuan-tuan demi Allah, di mana pun kita berada, lokasi mana kita berada, tempat yang paling berkat adalah di mana adanya surau dan masjid. Duk kawasan mana? Kawasan mahal, kawasan murah, kawasan rumah tinggal ke, rumah banglo ke, rumah teres ke. Lokasi kita yang paling utama berkat al-surau dan masjid. Itu lokasi yang paling berkat sekali. Nabi bersabda, ahabbul biladi indallahi masajiduha. Secantik-cantik, semulia-mulia tempat di atas bumi Allah di mana ada masjid dan surau. Itu tempat yang paling mulia, kata Nabi SAW. Betullah kita rezeki bila hidup satu lokasi kawasan ada surau. Kita kena jadi orang cintakan surau dan masjid. Tak boleh mari sekali seminggu, mari tiap malam. Tak ada masalah. Macam tak faham je. Kita cuba dekati. Paling kurang kita nak berjemaah. Ada ceramah, kita ada ceramah. Tak ada ceramah, buat ceramah. Sebab dia punya lokasi surau, tuan-tuan, saya sering sebut di mana-mana. Kita tak rasa dia punya keberkatan, tapi ada keberkatan. Terutama dalam kontak kita dengan jiwa hati kita. Nak dapat nur tadilah. Kerana kita bila datang ke surau, kita dapat 2 kebaikan segera. Langsung, pertama, doa malaikat. Doa malaikat confirm. Bila kita melangkah datang ke masjid, ke surau, malaikat doa, ya Allah, berikan orang kebaikan, keselamatan. Yang kedua, pahala. Confirm dapat. Betul, orang yang cintakan surau masjid tak pernah akan kecewa dalam hidupnya. Tak akan pernah kecewa. Tapi yang paling kecewa siapa? Yang dekat dengan masjid tak mari. Itu paling kecewa. Man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke masjid liyuaddi fara'idallah, untuk tunaikan faridah, itu kewajipan salat. Nabi sebut dalam hadis,
dia akan diberikan Allah nikmat kebaikan, keselamatan. Allah berjanji, hamba-Ku yang akan masjid, aku beri keselamatan. Keselamatan paling maksimum di alam sana. Ada cahaya menanti kita. Basyirul masyaina ilal masajid bin nuri tam yaumil qiyamah. Kata yaumil qiyamah. Khabar gembirakan orang yang berjalan ke masjid, cahaya menanti. Bukan dunia, di pada masyar. Seolah bersambung-sambung kita di alam bumi dengan masyar bersambung. Kerana cahaya tadi, iaitu cahaya menunjukkan jalan ke syurga Allah Azza wa Jalla. Sehingga sahabat Nabi yang buta, Abdullah bin Umi Maktum buta, tuan-tuan, bukan celik. Buta matanya. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, aku ni dengan masjid macam mana? Aku buta, nak berjalan tak boleh, mudah-mudah. Buta, faham je lah. Lepas tu ada kelonggaran, tak ke masjid. Nabi tanya dia, wahai Abdul Maktum, kamu dengar tak berkumandangnya azan bila disuruh kepada as-salat? Dengar. Rasulullah kata, pergi. Mak Nabi tidak izinkan, buta sekalipun kena pergi. Sekali bila dengar azan berkumandang. Makna apa, tuan-tuan? Tak boleh kita berpisah dengan masjid atau orang buta. Apalagi kita yang celik-celik, yang nampak terang benderang ni. Dalam dewan solat ini saya tak nampak kalangan rakan kita yang Allah uji dengan buta. Saya rasa celik belakang kita ni. Kalau ada yang Allah uji dengan tak nampak, insya-Allah itu dah suatu rezeki bagi dia. Jangan bimbang. Kalau dia tak celik, dia boleh nampak masjid, lagi bercahaya di alam mahsyar nanti, insya-Allah. Dah dunia buta, boleh ke masjid siang malam, lagi bercahaya di alam sana. Kita ni yang celik molek atas bumi, tak nampak ke masjid, kita bimbang, buta, sebuta-buta di alam mahsyar. Jadi kita tak ada di sana, orang kata apa, ruang, malaikat kita kena bawa ke masjid di kita. Sebab itulah, ini kewajipan bersama. Pihak isteri pun sama. Isteri-isteri kita, tuan-puan, puan-puan di belakang tu ada kewajipan besar dengan suami masing-masing. Besar kewajipan puan-puan. Apa caranya? Ajak suami ke masjid, suruh suami ke surau. Bang, ni dah pukul 6, 6.30, kejap lagi 7.30 maghrib. Jom kita ke masjid, ke surau, berjemaah masjid maghrib. Jom malam dia ceramah. Beritahu. Jangan kata bukan hak saya, hak perempuan. Beritahu kepada suami. Kadang-kadang bukan suami lalai, dia lupa. Nanti kau sama lah tu. Ya. Tuan-tuan, beritahu. Dorongan macam tu, dorongan isteri yang soleh, bagus, terbaik. Apabila suami pula orang yang sebaik-baik insan, lagilah, bukan suami beritahu isteri begitu, dia pula, jom siang, malam ni ada ceramah, kita pergi awal-awal lagi. Malam ni kita maghrib Jumaat. Tuan-tuan, saya sebut terang-terang demi Allah, dalam tempoh beberapa minggu ini, saya banyak bercakap tentang isu-isu rumah tangga, keluarga dalam ceramah-ceramah 2-3 minggu ni. Kuliah duha saya pun banyak tentang isu rumah tangga. Ada seorang hamba Allah jumpa saya sekitar beberapa minggu yang lepas. Lalu apa cerita kepada saya? Isu rumah lah. Kenapa isu rumah timbul? Sebab bila dia kata anak-anak ustaz payah solat, tak nak solat, tak nak jaga solat, solat tak terjaga. Susah hati saya, sebab saya ni kuliah duha tak pernah miss, datang setiap hari kuliah duha. Suami pun tak tinggal masjid, setiap malam ke masjid. Tetapi anak-anak payah nak solat. Anak bukan 3 tahun, dah 11 tahun. Bukan seorang, paling orang. Tuan-tuan, mengadu, menangis. Saya kata, puan, hakikatnya ini ujian kepada kita. Saya sebut 2-3 perkara kepada orang yang bertanya tadi. Solusi macam itulah. Yang pertama, saya kata, puan yang datang jumpa saya ini, memang hati puan-puan nak kepada kebaikan. Pasti ustaz, dia kata. Saya dengar macam ustaz hal keluarga ni, saya menangis seorang-seorang. Air mata keringlah saya, macam anak tak solat macam-macam. Saya kata kat dia 2-3 benda lah. Pertama, kita dengan Allah jangan lupa minta dan minta.
Contohnya doa keluarga itulah daripada ayat Al-Quran, iaitu Al-Qasas ayat 80 tu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca yang tu. Kita nak bina keluarga rumah tangga yang harmoni, aman, damai, penuh keimanan, ketakwaan dalam kediaman kita. Jangan lupa isteri dan suami semua, mak ayah semua. Doa tu jangan lupa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kena hafal, tak hafal kena hafal, dah hafal kena baca. 10 kali pun tak apa sehari semalam. Kita merayu pada Allah, minta rintih, mohon pada Allah, ya Tuhan, kami berikan kami anugerah pasangan hidup kami yang tenang, bahagia, termasuk anak-anak kami yang tenangkan jiwa perasaan kami, bahagianya kami. Jadikan kami keluarga contoh pada orang lain, bertakwa. Itu maksud doanya. Kalau Al-Quran minta. Ini saya sebut pada puan bertanya tadi. Jangan kita abaikan. Sebab kita nak bina hidup rumah tangga yang tenang dengan Allah, jangan lupa. Yang keduanya ialah kena tegas. Bila bab solat dengan keluarga kena tegas. Jangan bukan keras. Bukan nak tendang, terajam, pukul, tolak ke tepi dan sampai berdarah. Tidak. Tegas. Dia berbeza keras. Tegas dengan maksud ketegasan tu ada. Dengan maksud yang mudahnya kita ada ketegasan, tunjuk kita tegas. Bang, solat ni tiang agama, pintu berkat. Boleh berjaya kerana solat, boleh bahagia kerana solat. Tak solat tak bahagia, rezeki pun tak masuk, berkat hilang, belajar tak boleh nak berjaya. Tegas. Kalau tak solat, Allah tidak akan redha dengan kita. Berjaya pun tak akan berjaya lama sangat, gagal mungkin. Berjaya Allah berkati kalau kita tegas. Kemudian yang ketiganya, tunjuk contoh kepada anak-anak kita. Contoh kena ada. Patutlah kadang-kadang jangan-jangan kita kena pimpin solat anak-anak kita. Kena pimpin solat mereka. Biar anak jadi makmum kita, kita jadi imam. Satu-satu masa tentu, bukan semua masa. Biar contoh tu ada. Yang keempat, kita sentiasa memimpin mereka dengan pimpinan yang baik, dengan kata-kata yang baik, lemah lembut. Ini semua ni saya tak nak bincang, tapi saya nak masuk sebab nak sebut hal tadi lah. Dengan surah masjid, jangan kita abaikan. Sebab kita hari ini, tuan-tuan, kita berada satu zaman yang telah menunjukkan ciri-ciri dunia dan kiamat. Apa dia? Antara bila kita tengok dalam hadis Nabi pun sebut kepada kita, masajiduhum amiratun qulubun nasi kharbat min huda. Nabi sebut di akhir zaman masjid terseram indah. Mana masjid yang tak hebat sekarang ni? So An-Nur ni pun ialah, walaupun nampak macam bangunan lama, tapi mahal juga. Dia ada aircon, kapet pun rasa tebal juga. Kalau masjid yang berharga 50 juta, 30 juta, bayangkanlah. Zaman-zaman akhir Nabi kata masjid tersergam indah, tersergam puluhan juta harganya, dengan kapetnya daripada sekian-sekian luar negara, dengan lampu yang begitu indah, dengan decoration masjid, dengan mimbar kayu macam-macam. Hebat. Tapi kata Nabi, apa yang berlaku? Qulubun nasi kharbatun huda. Tapi hati-hati manusia kering, rosak. Makna apa? Maknanya masjid ada, orang tak ada. Masjid ada, orang tak ramai. Masjid ada, orang tak mari. Hati kita ni, kata Nabi, rosak, musnah, hancur. Sebab di akhir zaman, kata Nabi, berlaku aja. Ini kenyataan. Sebab itulah kita dalam satu cerita ni, saya sebut banyak tempat dan saya sebut dalam ceramah kuliah online saya kepada tuan-tuan, kalau dengar lah. Sampai satu ketika bagaimana seorang Perdana Menteri Israel bernama Shimon Peres, Perdana Menteri Israel pada zaman tu, Shimon Peres baru lagi. Allahu Akbar, kenapa lupa pula namanya? Tapi tak lupa pun tak apa, bukanlah wajib ingat, ya. Perdana Menteri Israel, penjenayah antarabangsa, bercakap di Parlimen Israel. Ini dalam sekitar 80-an. Apa dia ucap di Parlimen? Dia kata, wahai MP Parlimen semua Israel, Parlimen Israel, kena ingat,
Sebagaimana orang Islam dekat dengan masjid, kenal masjid mereka, dan duduk di masjid dalam suasana beribadah begitu lama, khasnya kalau mereka boleh hidupkan masjid seolah-olahnya sembahyang subuh macam Jumaat. Subuh macam Jumaat, makna apa? Subuh tapi orang penuh datang macam sembahyang Jumaat. Kata dia, kalau orang Islam begitu keadaannya, percayalah, pada masa itu kita tidak boleh nak menguasai orang Islam lagi. Kita tak boleh nak kuasai mereka, tak boleh nak hancurkan mereka. Mereka akan kuat dan gagah perkasa. Sebab apa? Mereka orang masjid. Sehingga subuhnya macam Jumaat. Ini pandangan seorang peneliti rasail. Dia kaji, dia semak, dia lihat, dia buat kajian. Dia tim dia. Dia tahu kekuatan Islam di pada rumah Allah Azza wa Jalla. Kekuatan hati, jiwa, akhlak, iman di pada rumah Allah ini. Bila orang Islam mengaji agama, beradab dengan Allah, tahu iman Islam, duduk dan soal macam ni, cari ilmu dengan iman taqwa, zikir, tasbih, tahmid, jaga jemaahnya, orang Islam kuat. Akhirnya kata dia, kita tak mampu untuk tewas orang Islam pada masa itu. Ini disebut dalam Parlimen Israel. Jadi mereka tahu. Sebab kita tahu bahawa kalau kita pun keadaan macam ni, masjid tak nak mari, ceramah tak datang contohnya, kita gagal. Jangan salahkan oleh salah diri sendiri. Baik tuan-tuan, ini sebagai satu, nak kata mukadimah panjang dah, tapi belum masuk tajuk lagi tu, ya. Sebab saya nak sebut ini, hal surau ni penting sangat. Moga-moga ringkaslah nak bagi tajuk penjuru yang lain. Moga-moga Allah jadikan surau tuan-tuan ni terus bercahaya. Ramai-ramaikanlah, hadirkanlah, bawalah keluarga, pimpinlah tangan anak-anak kita, Banglong, Kalang, Kangah, Ucu, pimpinlah mereka tempat yang berkat ini. Sang suami, pimpinlah tangan isteri anda ke tempat yang berkat. Sang isteri, ajaklah suami ke tempat sebagainya rupa. Dalam kesibukan ke, dalam keletihan, kesempatan tak ada, cari masa. Kita nak, ini hujah kita depan Allah nanti. Hujah Allah, hujah depan Allah besar tuan-tuan. Akan bercakap, masjid bercakap nanti. Kita datang malam, siang, pagi, petang ke masjid, ke rumah Allah Azza wa Jalla. Baik, ini peringatan daripada hati ke hati lah. Saya bercakap untuk saya juga, sebab sedikit pengalaman saya bila turun ke masjid, naik masjid ni, seluruh negara ni, kita faham sangat situasi umat masyarakat kita. Kerana cabaran dunia pada hari ini, cabaran banyak sangat. Antaranya ialah cabaran masa, cabaran kerja, tak sempat, tak dan, macam-macam cabaran kita. Tapi kena ingat, kok mana pun, masjid adalah segala-galanya, dan segala-galanya adalah masjid dan surau dalam hidup kita. Segala-galanya situ. Baik, tajuk kita tentang merdeka dah. Ini baru masuk tajuk sungguh-sungguh tuan-tuan ya. Baik, dia beginilah. Tadi saya dah sebutkan tadi tuan-tuan, kita merdeka dan merdeka dah, tapi kita dijajah oleh penjajah dalam kita, nafsu kita, syahwat. Itu kenyataan. Baik, dia begini tuan-tuan seterah rahmat Allah sekalian. Kalau bercakap tentang merdeka negara, saya tak nak bincang dah tentang soal negara merdeka. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla. Kenapa tidak? Sebab tanggal 31 Ogos 57 tanggal keramat buat semua kita, khasnya kepada orang-orang bernama orang Islam Tanah Melayu dan masyarakat Tanah Melayu. Kita rasa bangga dan kita menghargai 446 tahun kita dijajah. Daripada 1511 Portugis jajah kita hingga 1127, 446 tahun. Lama tu dijajah. Penjajahan yang telah melahirkan banyak situasi yang tidak menyenangkan. Terbunuh berapa ramai, susah pakan, payah makan. Orang tua kita tahulah, mak ayah kita boleh sebut balik cerita mereka. Makan ubi kayu, tak selamat, ada yang dibunuh, ada yang macam-macam. Cukuplah, sejarah telah pun berlaku. Alhamdulillah, tanggal 31 Ogos
65 tahun lepas negara kita telah merdeka dilaungkan, dan tokoh-tokoh negara kita muncul, dan kita kena akui mereka telah berkhidmat dengan sejarah mereka tersendiri, tinta emas bagi mereka. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Datuk An Jaafar, rakan-rakan yang lain, ramai lagi lah tokoh-tokoh Ustaz sebut lah, tuan-tuan boleh baca sejarahnya. Mereka ini telah berjuang, gigih berjuang, masa, tenaga, waktu mereka untuk mencapai kemerdekaan negara pada tanggal tarikh tersebut. Alhamdulillah. Penjajah daripada Portugis, Inggeris, Belanda pun jajah kita sekejap, Siap pun jajah kita, Jepun jajah, Inggeris kemudian 4 tahun lebih, 446 tahun dijajah. Selesai. Dan syukur pada Allah Azza wa Jalla. Ini fakta. Dan kita kena akui mereka ini adalah tokoh besar. Batu sampai ini nama mereka harum, sejarah mereka harum, tinta emas bagi mereka. Dan kita kena sebut mereka telah pergi meninggal kita. Tokoh Abdul Rahman Putra Al-Haj telah meninggal, tokoh-tokoh lain pun meninggal. Doa bagi mereka satu saja, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa naqi khatayahum kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannati wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nar. Itu doa kita. Selamat, sejahtera, bahagia, alam kubur bercahaya, tidak jadi lubang neraka. Itu kewajipan. Tuan-tuan kena ucapkan. Mereka dah mati, mohon keselamatan bagi mereka. Itu hak kita kepada mereka. Baik, selesai. Tinggal lagi yang saya dah sentuh 2-3 perkara pada malam ini. Dengan elok-elok, kerana kita tamat pukul 9. Kita isyak berapa ni? Kejap lagi. Dah masuk dah? Dah masuk, kita azan dulu insyaAllah. Kita azan. Mana muazzin kita? Kita ada muazzin malam ni. Sila muazzin, boleh azan insyaAllah. Tak payah lagu-lagu panjang lah. Tak payah jiharkah, sikah, bayati, tak payah. Ya. Reka-reka insyaAllah. Okey, sila muazzin. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innaka as-sami'ul qarib mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. La hawla. Ashhadu an Muhammadan rasulullah. Ashhadu an لا حول ولا قوة إلا صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Doa selepas azan, jangan lupa doa selepas azan. Sebab Nabi bersabda, siapa yang berdoa selepas azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang berdoa tersebut lepas azan, Nabi kata apa? Orang itu akan dapat syafaatku di padang mahsyar. Wajabat lahu syafaati yaumal qiyamati. Nabi berjanji beri syafaat. Jadi tuan-tuan jangan lupalah, azan, kumandang zuhur ke asar, iringkan dengan baca doa tadi. Jangan lupa, ini satu rezeki besar kita untuk dapat syafaat Nabi. Nabi bagi syafaat di padang mahsyar. Itu jaminan. Baik, sebutkan tadi saya tamat pukul lebih kurang pukul 9, lebih kurang lah, boleh tuan-tuan lebih kurang sikit jam yang pukul 9 sebelum, insyaAllah. Baik, jadi dalam isu merdeka ini, tokoh-tokoh telah berjasa besar dan kita orang bagi mereka. Tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku satu nikmat, satu rezeki, dan kita kena bercakap tentang kemerdekaan negara secara tuntas. Maksud macam mana? Maksudnya kita seronok, kita bahagia, kita gembira. Kerana apa? Kerana itu hak kita. Dalam Islam tak boleh kita jajah orang, tak boleh jajah orang, tak boleh. Haram jajah orang ni. Hak orang kita kena kembalikan. Sebab itulah dalam Islam penjajahan suatu jinayah. Ambil orang jenayah. Contohnya kita tipu orang, itu penjajahan. Cuma kita tak rasa, tapi kita tipu orang. Kita berniaga, sepatutnya orang minta timbang 2 kilo, kita timbang tak sampai 2 kilo, kurang setengah kilo, kurang 200 gram contohnya. Itu penjajahan. Jajah hak orang 2 kilo, kita ambil hak orang setengah kilo, tak sampai contohnya, ataupun tak cukup 2 kilo, sekian-sekian gram. Itu penjajahan tuan-tuan. Kita tak rasa tu haram dalam Islam. Hak orang kena pulangkan. Tak boleh kita buat macam tu. Saya nak bukan cakap perniagaan, tapi nak cerita dalam Islam tidak boleh ada penjajahan. Betullah bila negara merdeka, satu nikmat, satu rahmat kepada kita. Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Baik. Cuma dalam situasi negara merdeka ini, saya nak sebut satu perkara. Ini saya sebut acap kali. Semalam pun sebut, pagi semalam sebut, dalam kuliah subuh tadi pun sebut. Siapa yang tonton saya punya online, dengar balik malam ini. Apa dia? Sekalipun negara kita merdeka, melalui tokoh-tokoh yang hebat ini, catatan tinta emas bagi mereka, tetapi tuan-tuan, ada satu kelonggaran yang lompong. Apa dia yang lompong itu? Catatan tentang para ulama tak disebut. Para ulama kita, seolah ulama tak ada saham dalam negara ni mencapai kemerdekaan. Batulah hari ni kita boleh sebut tak siapa tokoh ulama yang ada pada masa negara dijajah, yang bangkit menentang penjajahan dan bercakap tentang bahayanya penjajahan. Siapa yang tuan-tuan tahu? Mak Kilau. Mak Kilau sebab ada filem Mak Kilau. Mujul Mak Kilau ada filem. Kau tak tahu. Tu pun Mak Kilau tu sejarahnya tak tahu, sekarang nama sajalah. Tuan-tuan, ramai tokoh-tokoh ulama yang muncul pada negara kita zaman dijajah sebenarnya. Saya tak bukan bercakap sejarah, tapi secara ringkasan. Kalau kita di belah pantai timur, kita ada Tok Kenali di Kelantan, ada Tok Janggut di Pasir Putih, ada Syekh Amdram Limbong Terengganu, kita ada Mak Kilau di Pahang, di Kuantan, di Pekan. Yang tokoh besar ni, tokoh-tokoh yang berjuang pada masa negara dijajah oleh penjajah barat. Ada pondok mereka buat, dan bergerak tengah masyarakat, berdakwah siang malam berhutang kepada bertemu orang-orang Melayu Islam, bercakap tentang bahaya penjajah barat. Belah pantai barat
Ada tokoh yang lain. Belah utara sebagai contoh. Di Gunung Samanggol Perak. Perak, orang Perak ada kat sini tak? Ada orang Perak ni? Gunung Samanggol Perak. Ada Syekh Abu Bakar Al-Baqir. Ini tokoh besar ulama pada zaman itu. Termasuklah Syekh Tahir Jaluddin. Di mana? Pulau Pinang. Anaknya pernah jadi Gubernur Pulau Pinang. Tokoh besar negara. Tun Dr. Hamdan Syekh Tahir. Pernah jadi Menteri Penjaga Kerajaan Pusat pada zaman Tun Razak dulu. Belum Tun Razak. Sebelum Tun Razak. Pada zaman Tun Razak pun. Ayahnya tokoh besar ulama, Syekh Tahir Jaluddin. Mereka ini tuan-tuan, antara nama-nama utama besar tu tuan-tuan. Mereka bergerak dalam dakwah untuk menjadikan orang Melayu Islam tentang bahaya Barat dan penjajahan Barat, Jepun terutama termasuk. Tetapi apa yang berlaku ialah nama mereka terpadam daripada catatan sejarah. Sebab kita tak pernah nak sebut tentang sejarah mereka. Yang muncul nama Tunku Abdul Putera. Betul, itu kita kena terima. Sejarahnya besar bagi dia. Tapi ulama di mana? Disebab itulah saya kata kepada tuan-tuan, ini antara perkara yang menduka citakan kita. Inggris berjaya untuk menafikan hak ulama. Mereka keluar daripada Malaysia, mereka tak bercakap tentang ulama sejarah perjuangan, mereka hanya tinggalkan tokoh-tokoh yang lain. Lepas tu kita kena angkat balik. Sekurang kita kena cakap dan masyarakat, bila dagang merdeka sekian tahun, ada ulama di sebalik perjuangan itu. Mereka telah berjaya menyampaikan seruan dakwah kepada masyarakat. Jadi saya tak bincang tuan-tuan detail, tapi nak sebut nama-nama ini nama besar dalam sejarah negara kita. Tetapi nama mereka terpadam, dipadamkan oleh tulisan Barat itu sendiri. Mereka tak catat. Itu satu. Yang keduanya, para ulama kita telah berjaya sebenarnya menyatakan tentang bahaya Barat ini, penjajahan Barat. Antaranya mereka sebut tentang bahaya Barat kerana boleh merosak akidah umat Islam kita, merosakkan akhlak. Batu kesan peninggalan Barat pada kita terang. P. Ramlee dalam filem-filmnya. Tuan-tuan peminat P. Ramlee kan? Tak minat ke? Minat. Ramai peminat P. Ramlee ni. Tuan-tuan tengok dalam filem P. Ramlee di zaman 60-an ataupun belum 70-an, sekitar 60-an, tengok P. Ramlee buat filem macam mana. Dia bawa filem-filem yang berteras kepada cita orang Melayu dalam bentuk macam mana? Orang yang mabuk, gambaran kelab malam, berdancing malam di kelab malam, perempuan joget dalam berpakaian singkat, perempuan Melayunya, kabaret, pasal ini kabaret, perempuan kabaret dengan orang mabuk botol arak di tangan. Ada filem-filem macam tu? Ada kan? Mengakulah sebab tengok. Memang saya pun tengok juga. P. Ramlee berjaya bawa sejarah orang Melayu kita di zaman penjajahan. Dari mana pun mendapat semua? Itulah masyarakat pada zaman Nabi. P. Ramlee bawa filem, bentuk-bentuk filem. Masyarakat Melayu macam tu menunjuk kepada kita bahawa orang Melayu bermasalah, tertanggal iman mereka, tertanggal akidah mereka, akhlak. Kenapa? Penjajah berjajah akhlak orang Islam. Mereka datang bukan sekadar jajah tanah air, jajah sekali pemikiran dan akhlak orang Melayu kita. P. Ramlee berjaya bawa cerita, kita pun tonton, tapi kita tak pernah bercakap inilah jahatnya penjajah. Orang Melayu ada agama, hilang agama. Orang Melayu ada Islam, hilang Islam. Orang Melayu ada akhlak, hilang akhlak. Kesannya filem P. Ramlee diterbitkan. Itu cerita. Sebab tuan-tuan, benda ini terus berpanjangan. Sebab tu hari ini dalam masyarakat orang Melayu Islam kita, kesan daripada itu masih berterusan. Betul, hari ini kesan itu masih berterusan sampai sekarang. Kesan akhlak yang runtuh, moral yang runtuh, akhlak yang biasa, kesan berlaku sampai hari ini. Anak-anak muda kita di zaman era milenium ini, berapa ramai yang masih mengekalkan hidup macam tu. Tak kenal agama, tak kenal suatu pahala, hidup suatu bebas. Jadi benda macam ni kita paling takut. Merdeka 65 tahun sekalipun, kalau kita tak usaha untuk balik pada agama,
kita bimbang. Tuan-tuan kena faham, isu saya malam ni, kita nak bercakap dalam kemerdekaan negara atas agama. Bahawa kita nak balik pada agama. Bahawa kita nak bina suasana kita macam mana. Ini antara kunci terakhir saya pada sampai pukul 9. Yang pertama, merdeka kita mesti bermula dengan ilmu. Yang pertama, tolong catat dalam hati tuan-tuan. Merdeka kita bermula dengan ilmu. Bila kita belajar ilmu, hati akan terang bercahaya. Bila kita belajar ilmu, hati akan tenang bahagia. Bila kita belajar ilmu, kita akan dapat memahami dosa pahala. Sebab itulah merdeka kita mesti dengan ilmu. Kita boleh kenal dosa pahala hitam putih dengan ilmu. Bila ilmu masuk dalam hati kita, kita akan faham mana pahala, mana dosa, mana baik dan mana buruk. Sebab itulah pertama sekali dengan ilmu. Kalau masyarakat tak ada ilmu, selama itulah masyarakat akan punah. Akan punah. Dah punah dah pun, makin punah. Dah rosak, makin rosak. Jadi tuan-tuan, pertama, mesti kemerdekaan berasaskan kepada ilmu. Yang kedua, kita nak merdeka atau apa asasnya? Hubungan baik sama kita. Dalam bahasa mudahnya apa dia? Perpaduan lah. Kesatuan. Kasih cinta sayang sama kita. Kita tak akan merdeka selama kita suasana kita benci, membenci, kata, mengata, caci, mencaci sama kita. Tak suka orang ni, tak suka orang ni, caci, mencaci, dengki, dendam. Tak ada merdeka. Kita nak hidup suasana sayang, menyayangi, hormat, menghormati. Atas apa alasan? Inilah merdeka sebenarnya. Tapi kalau kita hidup suasana caci, mencaci, maki, memaki, kata, mengata, kita akan merdeka. Hati makin sakit, akhlak makin rosak, hidup makin tak tenteram, musuh makin ramai. Bila berlaku macam tu, kita hilang kemerdekaan, ketenangan tak ada. Betullah kita nak tutup ruang-ruang ini. Kita dengan jiran tetangga, kalau ada di sana maki-memaki, ambillah kesempatan memaafkan. Kita dengan jiran tetangga, kalau ada di sana dengki dendam, tak bercakap, tak pergi mari dah berapa lama, ambil kesempatan untuk maafkan. Hulurkan salam kemaafan. Ikat kembali tali yang terputus. Hulurkan salam kemaafan, minta kemaafan. Betulkan balik hubungan yang terputus. Tak payah bercakap dalam nada setengah orang itu orang Melayu dia bercakap apa, dia kata apa? Contohlah, saya tak halal sampai kiamat, saya tak maaf sampai mati. Ini semua bukan ajaran agama ni. Nabi tak ajar macam tu. Bahkan Allah sendiri sentiasa buka pintu keampunan kepada kita. Betul tak? Atas apa dosa kita dalam hidup, Allah ampunkan. Allah tak tutup pintu taubat kepada kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu lil muttaqin. Allah minta, segera minta ampun. Kalau berdosa, aku boleh ampunkan. Mana Allah nak kita ni berjaya, bukan gagal. Diampunkan dosa kesalahan kita. Tiba-tiba kita sama kita, aku tak maaf sampai kiamat, aku tak halal sampai kiamat, sampai mati. Tuan-tuan, saya sebut ini sebab ini antara isu masyarakat. Hari ini, dunia mudah orang berbalah ni. By WhatsApp, sikit-sikit left group, ya, sikit-sikit maki hamun, tak setuju sikit. Tuan-tuan, kita tak rasa itu dosa, tak rasa itu salah, tapi itulah kesalahan kita. Tak kita sedari. Maki hamun, kata berkata, caci mencaci, dengki dendam. Nabi ajar kita, la tadabaru, wa la taqata'u, wa la tahasadu, wa la tanajashu, kunu ibadallahi ikhwanan. Nabi sebut dalam hadis sahih Muslim, jangan kamu dalam hidup kamu sendiri seharian
berbalah, bertengkar, mengata adu domba. Jangan kata Nabi. Dia adalah orang yang selera bara, hatinya diikat dengan ilmu agama, rasa sayang tu ada. Tuan-tuan, saya sebut ini sebab saya tak nak kita hilang kekuatan dalam hidup kita. Sampai satu hari nanti, saya paling takut, sangat-sangat takut, saya duduk berceramah pada tempat hadis, saya baca, tafsirkan hadis, tafsirkan ceramah, saya baca macam. Takkan saya tak nak sebut, kena sebut. Sampai Nabi sebut hadis yang mungkin tuan dengar di tempat ceramah ini juga daripada rakan kita yang lain, ustaz kita yang lain. Mungkin saya pernah ceramah dalam online. Nabi sebut daripada masyar nanti, ada orang muflis daripada masyar. Muflis, bankrupt daripada masyar. Bankrupt juga, ya. Bukan duit, tapi amalan. Kenapa kata Nabi? Orang ni masa hidup puasa, semayang, zakat, infak, macam-macam dia buat. Yang sunat dia buat, wajib dia buat. Apa dia tak buat? Dia buat ibadat. Tasbih, zikir, tahmid, qiyam, tahajud ke masjid, Masya Allah. Tetapi Nabi berkata apa? Dalam dia buat ibadat macam tu pun, dia ada masalah. Syatama hadha, qadhafa hadha, wa qatala hadha, dan macam-macam. Sebab apa? Dia ini masa hidup, dia sembahyang cukup lengkap ibadat, tapi dia ada masalah dengan orang. Dia pernah caci maki orang, dia pernah hentam balut orang, dia pernah maki orang, dia pernah dengki dengan orang. Macam-macam dia buat kat orang, tipu dusta orang. Kata Nabi, ini yang kita paling takut. Akhirnya dosa orang dia pikul, pahala dia orang ambil. Tuan-tuan boleh tak fikir macam mana kita akhirnya tak bankrupt macam mana? Amal kita yang baik-baik banyak itu orang ambil pahala kita. Dosa orang kita pikul, tak pasal-pasal. Ini orang bankrupt daripada masyarakat, muflis. Tuan-tuan sekalian, saya ajak puan-puan malam ni, khasnya kita semua, bukan puan-puan saya, tuan-tuan kita sekalian, cuba tak hadir dalam kehidupan kita. Aku dah jaga ibadat, masjid datang, infak buat, sedekah pun buat, tasbih pun buat, bangun tahajud, qiyam ke masjid, pahalanya alhamdulillah banyaklah aku buat, syukur pada Allah. Tiba-tiba kan aku ada masalah dengan orang, pernah tipu orang, dustakan orang, pukul orang, hentam balut orang, caci maki orang daripada masyarakat. Pahala aku banyak tadi, dia ambil, dosa dia aku pikul. Macam mana kita boleh fikir macam tu? Akan berlaku tu. Nabi tak berdusta ni. Maka hadis macam ni peringatan besar. Kalau kita nak merdeka dalam hukum beragama, jangan terbabit terlibat dengan benda macam tu. Saya sebut sentiasa, saya tuan-tuan, saya punya tune ceramah ni macam ni sebab apa? Saya ceramah ni tuan-tuan dah masuk tahun ke-34 dah. 30 tahun dah saya ceramah. 30 tahun lebih lah. Tua di pentas ceramah ya. Suara habis di pentas ceramah. Bila saya tengok masyarakat hari-hari dan pengalaman tu, saya nampak secara real. Orang jumpa, orang bertemu, orang WhatsApp, orang berhubungi saya, cakap benda sepasa. Saya kata masyarakat kita makin parah sebenarnya. Dunia nak kiamat, masyarakat makin bermasalah. Jadi bagi saya, bila sebut macam ni tuan-tuan, saya bimbang, takut. Sementara bila kita dah usia ni, dah makin lanjut, makin dah berumur ni, lagi terasa. Allahu Akbar, aku takut ya Allah. Takut tu kadang-kadang bukan apa, sebab kita ada anak, ada keluarga Zul. Ada anak, ada keluarga. Anak kita makin besar, makin tua, kita dah makin tua, anak makin tua. Kita bimbang, kalau kita ada masalah, anak-anak kita tak ada iman yang cukup, ilmu tak ada di dada, akhlak makin rosak, kita takut. Sedangkan kita akan balik pada Allah bila-bila masa. Jadi benda macam tuan-tuan, tolonglah. Jadi kesimpulannya, antara cara kita nak merdeka ialah akhlak kita kena jaga, akhlak. Kalau ada yang terputus kasih, cinta sayang, cantumkan balik. Terutama kalau kita dengan keluarga, adik-beradik kita berbalah, bertengkar sampai tak bertegur sapa.
dengan jiran tetangga sampai berbala, bertegur, tak bertegur siapa. Tuan-tuan, cantumkan balik. Orang yang merdeka, orang yang cinta kasih oleh beri kemaafan, itu orang merdeka. Tapi orang tak merdeka, orang yang dalam keadaan hatinya keras membatu, tak nak beri kemaafan, tak beri kemaafan. Ini orang tak merdeka. Dan percayalah, kita tak akan selamat di alam mahsyar sana. Tak akan selamat kita. Baik, itu dah masuk ke angka terakhir. 5 minit lagi terakhir. Saya tengok jam tuan-tuan. Jam tuan ni jam TV 9, TV 3 ni. Tepat jam. Ikut TV 9 saya nampak tu. 8.55. TV Jerah pun sama. Tuan-tuan, yang ketiga. Kalau tadi merdeka dengan ilmu kita cari bersama-sama, kemudian merdeka dalam hidup bergaul bercara baik, bergaul cara baik. Yang ketiga, kita nak merdeka. Kita ingat bahawa kemerdekaan kita yang paling utama ialah neraka tak sentuh batang tubuh kita. Ini kemuncak kemerdekaan. Cakaplah merdeka macam mana? Kemerdekaan kita yang paling kemuncak, tuan-tuan, ialah kita tak nak neraka sentuh batang tubuh kita ini. Betul tak? Nak syurga yang menerima kita. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kita nak syurga sambut kita, menanti kita. Mereka sambut kita dengan perkataan salamun alaikum tibtum, hei ahli syurga, berbahagialah kamu, seronoklah kamu hari ini. Itu kita nak. Kita tak nak mereka menanti nak bakar kita. Sebab itulah merdeka kita yang paling kemuncak ialah merdeka daripada azab seksa neraka daripada mahsyar nanti. Saya sebut ini bukan apa. Itulah kemerdekaan yang paling kemuncak sekali dalam hidup kita. Sebab dah sampai di penghujung nanti, kita hanya 2 jalan saja. Jalan ke syurga, jalan ke neraka. Itu saja jalan kita. Jalan ke syurga, jalan keamanan. Ke neraka, jalan kesesatan dan keburukan. Pada masa itu, kita nak syurga menanti dan bukan neraka menanti kita. Maka tuan-tuan, kita saban hari, saban waktu, apa yang kita minta pada Allah Azza wa Jalla. Wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Betul tak? Al-Baqarah ayat 202 tu dalam Quran tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Tuhan kami, berikan kami hidup yang bahagia di bumi, akhirat bahagia. Kami tak nak neraka sentuh batang tubuh kami. Wa qina azaban nar. Jauhkan kami pada azab api neraka-Mu ya Allah. Baik tuan-tuan, kalau kita tidak nak neraka sentuh kita, syurga yang panggil kita, kita kena cari jalan-jalan tersebut. Jadi orang yang nak merdeka, dia akan pilih jalan kebaikan, jalan pahala, jalan iman, jalan taqwa untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila tu? Sekarang. Bila tu? Sekarang. Belum kita Allah matikan kita, sekaranglah masa kita nak berubah. Kalau ada yang tak betul, betulkan. Ada yang salah, minta keampunan. Ada yang silap, minta kemaafan. Ada yang tak kena, kita perbetulkan. Jadi mudah-mudahan kita merdeka dalam maksud yang tersirat. Atas tajuk yang diberi merdeka, kita merdeka atas maksud yang selamat sejahtera. Bukan negara merdeka, tapi kita tak merdeka-merdeka. Kita nak kemerdekaan kita tetap kemerdekaan yang besar, dan kemuncak merdeka kita adalah neraka tak sentuh batang tubuh kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, saya memang kalau nak bercakap panjang lagi, boleh saja. Tapi bukan masa dah. Tuan-tuan pun bukan selesa sangat pun. Lama-lama, betul tak? Ke selesa, muslimat? Selesa. Jangan bohonglah, tak selesa. Duduk ni tuan-tuan, mana selesa? Saya selesa sebab khusi. Kaki boleh tarik masuk, punggung pun selesa. Perempuan duduk, jagaplah. Imam kita Zul pun 15 kali dia duduk pegang kepala lutut, duduk masuk lutut. Saya tengok tuan-tuan,
duk picit dalam betis dia puali dah. Paling hampir zul imam kita. Kejap lagi tayat awal, tayat akhir, kaki. Sahabat kita duk pegang lutut. Lama dah tu. Ya, contohnya. Lenguh, betul tak? Bukan apa. Lenguh ni kadang-kadang menyusahkan juga. Nak bangun, malu Allah. Nak keluar, ceramah belum selesai lagi. Dia belum tahu mengamuk, saya berhenti. Ya? Mudah-mudahan apa yang sampaikan pada malam ini, walaupun saya tak benda yang baru, saya benda-benda yang saya sedekat dengan saya, itu harapan saya. Saya nak satu benda saja. Mari sama-sama kita pilih jalan keimanan, jalan keislaman, jalan keilmuan, jalan kebaikan. Sebab kita semua tuan-tuan matlamat satu saja, tak berbeza. Kita berbeza hidup, berbeza. Tapi jalan kita pada Allah jalan yang sama. Jalan yang satu. Kita nak syurga yang satu, redha yang satu, rahmat yang satu, bernabi-nabi yang satu, bertuhan-tuhan yang satu. Tak ada matlamat yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua rahmat yang berkekalan. Teruskanlah dalam hidup tuan-tuan dengan soal nur ini. Dan saya secara pribadi, betul, saya akui usaha pihak surau melalui imam kita Ustaz Zul ataupun Ustaz Zul kita cukup sempurna. Beliau menyusun program-program dan saya menghargai semenjak 2 tahun ini sabar minggu tak miss pun sekejap je untuk bersama dalam kuliah online. Tak tahulah kalau dah tamat riwayatnya untuk bulan ini, tak ada dah, wallahu alam, saya tak rasa. Tapi kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, Masya Allah, tu saja. Ya? Mudah-mudahan Allah berkati, beri sokongan. Inilah pengkalan kita semua. Surau pengkalan ilmu, pengkalan iman, pengkalan agama, pengkalan taqwa, pengkalan perpaduan. Dan tempatnya. Yang jauh kita dekat-dekatkan, yang dekat kita selesaikan. Mudah-mudahan hati kita bertahu insya-Allah atas nikmat yang sama, saling maafkan sama kita dan saling tegur-menegur sama kita dan doa-doa sama kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu hidayah, wa tuqa dan taqwa, wal afafa marwah yang terpelihara. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Ya Allah, cahayakan hati-hati kami dengan iman. Allahumma a'inna ala zikrika. Tolonglah kami ya Allah untuk ingat kepadamu, wa syukrika dan syukur kepadamu ya Allah, wa husna ibadatika dan elok sempurna ibadah kami kepadamu ya Allah. Allahumma ahina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman, wa amitna bil iman dan matikan kami dalam keimanan. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, wali walidina, dosa ibu ayah kami, kama rabbuna sighara, bagaimana didik kami ya Allah pada kecil hingga dewasanya kami. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah, innaka sami'ud du'a. Kalau Tuhan kami yang mendengar rintihan kami, yang mendengar doa-doa kami, yang mendengar munajat-munajat kami. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami telah banyak zalimi diri-diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan termasuk golongan yang rugi serugi-ruginya. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Ya Allah, satukan hati-hati kami, perelokkan hubungan sama kami. Allahumma rabbi yassir umurana. Ya Allah, permudahkan urusan iman dan agama, ilmu dan ibadat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu ya Allah, dunia yang bahagia membahagiakan kami, wa qina wa fil akhirati hasanah, dan akhirat yang bahagia membahagiakan kami, wa qina azabannar,
dan jauhkan kami ya Allah dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala, yang menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami, mengecewakan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan doa ni tuan-tuan ingat satu perkara, bukan nak ceramah lagi ni, nak tutup. Doa ni tuan senjata kita paling ampuh. Tak ada satu hubungan yang paling dekat Allah kecuali kita angkat tangan berdoa. Tengah susah, waktu senang, siang ke malam, doa dan doa. Sebab Allah sebut dalam Quran, Ud'uni astajib lakum. Surah Ghafir ayat 60. Doa pada aku terima. Nak minta apa dengan aku? Rahmat, selamat, sejahtera, bahagia, tenang dan sebagainya. Jadi ini antara rahsia besar kita. Mudah-mudahan kita semua dikabulkan doa-doa tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.